Assalamualaikum Ustaz. Kak buka majlis dulu ya. Ayat berapa Kak ya? Ya, betul Ustaz. Ayat berapa? Hari ini sambung ayat apa ni 99 Ustaz. Oh 99 dah. Okey. Tapi kan sekejap buka majlis Ustaz. Buka majlis dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair, Rabbi zidni ilman, amin ya rabbal alamin. Hari ini kan Ustaz kita sambung ayat 99. Tapi hari minggu lepas Ustaz suruh kami cari munasabah antara surah Al-Isra dengan Al-Kahfi. Oh ya. Itu Ustaz nak mula dulu kan nak tanya kami dulu. Nak tanya. Okey, munasabah surah Kahfi itu saya tak cari lagi. So puan-puan, tuan-tuan lah yang kena bentangkan dulu apa dapatannya. Carilah juga Ustaz, adalah yang dapat tu. Tapi memang banyaklah kaitan sunatnya antara surah Isra dengan surah Al-Kahfi tu. Macam ayat 1 surah Al-Isra tu dimula dengan tasbih dan surah Al-Kahfi mula dengan tahmid. Semua puji-pujian kepada Allah. Kemudian tu ayat 2 surah Al-Isra tu cerita pasal Taurat yang diberikan kepada Nabi Musa, dan ayat 1 surah Al-Kahfi cerita pasal Al-Quran yang tidak ada bengkok yang diberikan kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Kemudian tu ayat 13 dan 14 Al-Isra tu cerita pasal kitab catatan amal, dan ayat 49 surah Al-Kahfi pun cerita tentang catatan amal juga, penyesalan ahli neraka yang terima daripada tangan kiri tu. Kemudian tu surah Al-Isra ayat 16 hingga 20 tu Allah cerita tentang Allah boleh hancur leburkan sebuah negeri. Sama macam Allah cakap kepada pemilik 2 kebun ayat 35 yang Allah ada kuasa untuk melenyapkan sehingga jadi debu, tak ada apa. Jadi memang banyak lubang kat dia tu. Kemudian ayat 23 tu kisah Al-Isra tentang anak-anak pun sama. Untuk ayat 46 surah Al-Kahfi cerita tentang fitnah harta dan anak-anak juga. Kemudian ayat 34 tu, ini banyak juga sebenarnya kau dapat ni. Al-Isra ayat 34 tu cerita pasal harta anak yatim. Ayat 82 Al-Kahfi pun sama, cerita pasal harta anak yatim yang tersimpan di bawah bangunan kan. Yang tu. Kemudian ayat 37 tu surah Al-Isra Allah kata jangan berjalan dengan sombong. Maknanya kita kena jalan jangan sombong kan, di muka bumi ni. Samalah macam ayat 60 hingga 82 kisah perjalanan Nabi Musa pun dia tak boleh, kena sabar, kena dengar walaupun Nabi Khidir sebenarnya lebih rendah daripada Nabi Musa macam tu kan. Kemudian ayat 39 kisah jangan syirik. Ini sama macam kisah pemuda Kahfi lah. Kisah yang macam mana keimanan mereka kan. Ayat 10 hingga 14. Kemudian ayat 41 sampai 89, ayat 41 dan ayat 89 surah Al-Isra yang Allah terangkan berulang-ulang kali Allah jelaskan dalam Al-Quran, tapi manusia sangat banyak suka membantah, sama dengan ayat 54 surah Al-Kahfi. Kemudian ayat 46 surah Al-Isra tentang hati yang tertutup, telinga yang pekak, semua tuli semua tu kan, sama dengan ayat 57 surah Al-Kahfi. Kemudian ayat 53 Al-Isra surah kisah tentang syaitan musuh yang nyata. Yang ini sama dengan ayat 50 kita, surah Al-Kahfi cerita pasal syaitan adalah musuh juga kepada kita. Ayat 61 surah Al-Isra cerita pasal perintah tentang sujud, perintah supaya sujud kepada Nabi Adam. Ayat 50 pun sama, perintah pada Nabi Adam sujud kepada Nabi Adam juga. Kemudian tu ayat 85 surah Al-Isra cerita tentang roh itu urusan Tuhan. Ayat 23 hingga 24 sama juga, bila orang tanya kepada Rasulullah tentang pemuda Kahfi semua bagaimana, Rasulullah lupa cakap insya-Allah kan. Jadi kita boleh kaitlah dengan ayat tu, semua urusan tu semua kembali kepada Allah. Rasulullah tidak tahu tanpa kalau jika tidak ada wahyu yang menyampaikan padanya. Kemudian ayat 108 surah Al-Isra itu tentang janji Tuhan, sama dengan ayat 110 tu janji Allah itu benar jika kita nak bertemu dengan Allah. Itulah setakat yang tak jumpa lah. Ada lagi sebenarnya tak lekat cari.
Banyak sebenarnya. Banyak. Banyak. Lagi satu, dia dalam bentuk persamaan dia tu juga dalam bentuk seperti kalau kita baca Ar-Rahman dengan Waqiah. Susunannya tu kalau Ar-Rahman begini A, B, C, D, E. Kemudian Waqiah pula bermula E, D, C, B, E. Dia yang ini descendant, yang ini ascending. Ini descending, ini ascending. Itu yang perlu pemerhatian lanjut tentang bagaimana Allah susun suratul Isra ni. Kemudian Allah datangkan pula surah Kahfi dalam bentuk yang similar tetapi cerita yang berbeza. Sama macam kalau kita baca surah Qasas dan surah Yusuf. Cerita orang yang berbeza tetapi dalam bentuk similarity yang begitu rapat dan begitu hampir. Kalau awal surah Isra Allah mulakan dengan apa? Subhan. Dan akhir surah Kahfi Allah mulakan dengan apa? Akhir surah Kahfi. Tadi awal surah Isra, akhir surah Kahfi. Kan dah baca kan? Faman kana yarju falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. So kalimah untuk tidak menyatakan syirik pada Allah, apa kalimahnya? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Awal surah Kahfi Allah mulakan dengan alhamdulillah. So kita ada subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Zikir yang popular tu kan ada 4. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Satu lagi, Allahu Akbar. Allahu Akbar adalah pada akhir surah Isra. Wa kabbirhu takbira. Besarkanlah dia dengan sebesar-besarnya. So zikir alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Di situlah tempat duduknya tu. Awal surah dan akhir surah. Dan dia banyak lagi, banyak. Nanti saya cuba untuk dapatkan detailnya tu dan boleh dikongsi bersama. So ayat 99. Perbincangan yang lalu adalah berkaitan dengan orang-orang yang meragui serta mempersoal apakah bila kami telah menjadi tulang belulang, idza kunna idhama wa rufata, dan benda-benda yang hancur, inna lamab'usun, adakah kami akan dibangkitkan kembali sebagai makhluk yang baru? Which is soalan ini ulang kali ditanyakan. Kan berulang kali ditanya oleh masyarakat, orang-orang yang menolak. Orang-orang yang menolak dan tak nak terima. Lalu dalam surah ini sebagai jawapannya Allah suruh mereka selalu alam tara, kali ini alam yara. Tidakkah mereka mahu melihat? Awalam yarau annallaha allazi khalaqas samawati wal ard. Tidakkah kamu melihat atau kamu tak tahu ke? Kamu tidak memikirkan ke Allah yang telah mencipta langit dan bumi? Menariknya, susunan kali ini Allah datangkan dalam bentuk begini. Sebab lazimnya kita lalui ayat-ayat semacam ini, dia punya dia punya bentuk ayat. Tidakkah kamu melihat penciptaan langit dan bumi tanpa diletakkan nama Allah in between? Tapi kali ini Allah bagi tahu Allah yang menciptakan, annallah, Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, qadirun ala an yakhluqa mithlahum, berkuasa menciptakan orang yang seperti mereka. Sebab kalau dia betul-betul lihat
apa yang dicipta sama ada di langit dan di bumi sebenarnya sudah pun menjawab persoalan dia tu. Paling dekat dia boleh tengok rumput di atas tanah tu. Okay, contoh yang kecil, rumput atas tanah. Berapa lama hayat sekuntum rumput, penjodoh bilangan bagi rumput, sebatang rumput, seulas, Sehelai. ha? Sehelai rumput. Sehelai rumput, Atau sebilah. sebilah, secebis, seketul. Apa? Penjodoh bilangan bagi rumput. Rumput, serumput rumput. Berapa tempoh hayat rumput tu? Seminggu, 2 minggu? Kan bila dia mula berputik, kita nampak, boleh perhati dia mula berputik, kemudian dia semakin besar, kemudian dia menghijau, tak lama lepas tu dia menjadi kuning, kemudian dia hancur, dan daripada hancur itu timbul rumput yang lain. Dan rumput yang timbul ni sama seperti rumput terdahulu. Kita boleh kita sampai tak boleh nak bezakan mana satu rumput yang kita perhati. So kalau dah banyak sangat, mana satu rumput yang aku perhati ni? Allah boleh boleh hidupkan rumput yang sama berulang kali dan rumput yang sama mati berulang kali di tanah yang sama. Kalau itu Allah boleh buat, setakat engkau hidup satu kali, kemudian mati, kemudian hidup balik. Come on. Itu yang dalam takwir Allah tanya, fa'aina tadhhabun? Otak mana otak? Tengoklah betul-betul. Jangan ikut sedap dia hembus konon-konon. Dia punya soalan itulah yang paling kritikal sehingga orang tergagap nak jawab. Orang tergagap nak jawab, kadang takut engkau rasa malu kalau jawab dengan betul. Jawab direct engkau malu. Tapi sebenarnya engkau tak perhati. Awalam yarau annallaha alladhi khalaqas samawati wal ardh. So rupanya bila tengok rumput, itu mengingatkan kita tentang proses kebangkitan. Tengok pokok mengingatkan pada kita proses kebangkitan. Tengok tanah mengingatkan pada kita itu barzakh tu. Alam yang lain, kita akan pergi ke situ. Qadirun ala ay yakhluqa mithlahum. Allah berkuasa untuk menciptakan orang-orang yang seperti kamu. Wa ja'ala lahum ajalan la raiba fi. Padahal Allah telah pun tentukan satu tempoh yang tiada keraguan padanya. Cuba tengok perkataan yang Allah pilih. Allah jadikan bagi mereka ajal. Dan ajal ni la raiba fi. Kat mana lagi kita jumpa la raiba fi ni? Awal surah Baqarah kan? Zalikal kitab la raiba fi. Tiada ragu. Tiada keraguan. Allah bagi tahu kita ni ada tempoh. Dan tempoh untuk mati itu pasti. Bagaimana kita meyakini yang kita pasti mati, begitulah keyakinan kita pada kitab ini, pada Quran ini, dia adalah bentuk kepastian takkan terpesong. Tak ada ragu. Semua orang percaya dia akan mati. Semua orang percaya dia akan mati. Kalau kita boleh beri perbandingan, bagaimana kita boleh sangat confident yang kita akan mati, begitulah rasa confident itu kita letakkan pada Quran. Tiada kesilapan, tiada keraguan. Dia adalah kitab yang benar. Fa'abal zalimun. Akan tetapi orang-orang zalim itu enggan. Enggan.
Dan apa yang terhasil? Illa kufura. Mereka semakin kufur. Enggan terima. Dan mereka semakin kufur. Kafara. Okay. Perkataan kafara. Maksud dia tutup. Maksud dia tutup. Kemudian ada perkataan ghafara. Ghafara. Itu maksudnya Allah yang tutup. Ghafara ni Allah yang tutup. Kalau kafara, kita yang tutup. Ghafara, Allah yang tutup. Yang Allah nak adalah ghafara. Kita buat salah, Allah tutup kesalahan itu untuk kita. Yang Allah tak nak kita adalah kafara. Allah bagi hidayah, kita tutup hidayah itu. Hanya berubah huruf awal, kaf dengan gha. Allah suka untuk tutup kesalahan kita dan dia tak ambil kira. Ghafara. Allah tak suka untuk kita tutup apa yang Allah beri bentuk hidayah, itu kafara. So fa'abal zalimuna illa kufura. Kenapa dia digelar sebagai zalim? Sebab dia melakukan kufur ni. Dia tutup. Dia tutup. Qul. Qul. Sebut pada mereka begini. Wahai Muhammad. Lau antum tamlikuna khazaina rahmati Rabbi. Jika kamu memiliki perbendaraan rahmat Tuhanku. Ini Allah suruh Nabi sebut. Tanpa arahan dari Allah, Nabi pun tak tahu. Ini Allah suruh Nabi sebut. Kalau kamu, antum, kalau kamu memiliki khazanah Allah. Khazanah rahmat Tuhanku. Idzan, kalaupun begitu kamu memiliki, la'amsaktum khasyatal infaq. Tentulah kamu akan menjadi bakhil, kedekut. Tentu kamu menjadi bakhil dan kedekut. Khasyata, takut. La'amsaktum, kamu akan masaka, kamu akan tahan diri daripada bagi. Itu bakhil. Khasyata, kerana kamu rasa takut. Al-infaq. Ini bukan takut nak infak, bukan. Infak dekat sini maksudnya habis. Habis. Oh, Allah suruh kita infak harta kita tu. Dia menghampiri habiskan harta. Dengan maksud, habiskan hartamu untuk beri. Itu infak. So, macam mana maksud dia infak tu habis? Dia asal kata akar dia nafaqah. Nafaqah. Nafaqah ni antara maksud dia ialah lubang biawak. Lubang biawak. So, lubang biawak dia ada dua lubang. Sarang biawak dia ada dua lubang. Tempat masuk dan tempat keluar. Tempat masuk dan tempat keluar. So, the idea ialah kalau kita masuk daripada sebelah kanan dan dia akan terus flow keluar sebelah kiri, akhirnya apa yang kita masukkan tu akan keluar. Habis. Tu nafaqah. Sebab dia ada dua lubang. Kalau lubang ular, hanya satu lubang. Kalau ular hanya satu lubang. So, dia masuk dan takkan keluar dah. Tapi nafaqah, dia seolah-olah free flow. Akhirnya habis.
Itu idea infak tu. Berbelanja sampai habis. Dan sekarang Allah bagi tahu kalau engkau ada perbendaraan, kalau engkau menguasai perbendaraan Allah, memiliki air, angin, segala bentuk rahmat yang Allah unleash atas muka bumi ini. Kalau engkau berkuasa, dah tentu kamu akan menjadi kedekut kerana takut habis. Berapa banyak yang kita dah dapat rahmat Allah ni? Banyak gila. Banyak gila. Tengok lutut masing-masing. Tengok lutut. Jangan tunjuk Taurat. Tengok lutut masing-masing. Cuba pegang tu kepala lutut. Kita tunjuk. Lutut. Ni. Image lutut. Mana dia punya gambar? Nak tengok gambar lutut tu je. Tak boleh lah. Lutut. Kan dia ada tempurung. Ada yang kat bawah. Tulang kat bawah dan tulang kat atas. Cecair ni. Siapa yang bagi? Dia bagi percuma tau. So bila kita berjalan, waktu muda lah, jangan cakap waktu tua benda tu dah haus. Ni waktu muda dulu. Kita berjalan melompat pergi hiking ke sana kemari. Ini Allah bagi ni. Tak tahu apa nama dia. Ni pelicin sendi. Pelicin sendi. Supaya dua tulang yang bersentuhan tak rasa sakit. Ni mak saya dia punya gel kat sini ni dah habis. So setiap kali dia nak berjalan tu dia rasa sangat derita. Ni. Benda kecil je. Tapi berpuluh tahun kita guna. Kalau saya lah pegang perbendaraan Allah. Ada saya kisah nak bagi orang-orang kafir yang tak nak menyembah Tuhan untuk menikmati kelegaan waktu berjalan. Engkau kafir, tak payah bagi lah. Kecuali kalau engkau beriman. Tak, Allah bagi semua. Kita banyak mikir. Nak bagi ke tak? Nak bagi ke tak? Jangan-jangan dia ni sindiket kot. Kan? Ui. Allah kata, "Idzal la amsaktum khasyatal infaq." Begitu besar perbendaraan Allah, kamu akan tahan kerana takut membelanjakannya, takut habis. Takut habis. Dan dalam surah An-Nisa, Allah sebut amlahum nasibum minal mulki fa idzal la yu'tuna an-nasa illa naqira. Atau adakah bagi mereka berkuasa, sebahagian kuasa dalam kerajaan Allah. Kalaupun mereka ada kuasa, mereka tidak akan memberikan sedikit pun kebajikan kepada manusia. Dan Allah tutup dengan satu pernyataan yang begitu menyayat hati. Wa kanal insanu qatura. Manusia ni memang bakhil. Allah sedang cakap pasal kita ni. Manusia ni memang bakhil. Huyo. Wa kanal insanu qatura. Menariknya yang Allah kata bakhil, kikir, kedekut ialah insan. So, apa signifikan Allah sebut insan?
Insan, kata akar dia na, sin, ya. Pelupa. Nasia ni lupa. Seorang yang lupa untuk bersyukur pada Allah, orang yang lupa tentang Allah, dia akan kedekut. So boleh jadi sifat perangai kedekut kita berkait rapat dengan lupa kita pada Allah. Kita masih berkira-kira nak memberi, berkira-kira nak bagi nafkah, atau berkira-kira nak belanja isteri, itu kerana kita lupa pada Allah. Allah kata wa kanal insanu qatura. Orang-orang yang lupa. Al-insan. Orang-orang yang lupa. Kemudian walaqad ataina Musa tis'a ayatin bayyinat. Kerana suratul Isra kepada Bani Israel, kepada Yahudi, maka Allah betulkan fakta-fakta yang selama ini mereka pesongkan. Musa menerima 9 commandment. 9 commandment. Yang biasa kita nampak, kita jumpa dekat apa nama? Dekat ni 10 commandment. Allah kata Musa dapat 9 commandment. Dia orang bagi ubah 10 commandment. No other gods before me. You shall not make idols. You shall not take the name of the Lord your God in vain. Remember the Sabbath day to keep it holy. Tu. Tukar pergi 10 commandment. Allah kata tak, 9 commandment. Kami bagi Musa 9 commandment. Walaqad ataina Musa tis'a ayatin bayyinat fas'al bani Israil iz ja'ahum faqala lahu fir'aunu inni la'adhunnuka ya Musa mashura. Tanyalah Bani Israel ketika Musa datang kepada Fir'aun dan kaumnya, lalu berkatalah Fir'aun kepadanya, inni la'adhunnuka ya Musa mashura. Aku syak engkau ni Musa, engkau ni kena sihir kot. So Allah bagi Musa 9 ayat yang menjadi penjelas. Dan 9 ayat ni antara lain, tongkat dia punya tangan putih, kemudian laut terbelah, kemudian katak, kutu, air sungai jadi merah, kemudian taufan, dan lagi 2. Semua itu untuk membantu Musa beri peringatan kepada Fir'aun. Dan Fir'aun kata, inni la'adhunnuka ya Musa, sungguh aku menyangka engkau wahai Musa mashura. Engkau ni telah terkena sihir. Kau telah terkena sihir. Ibn Abbas kata, mukjizat-mukjizat itu ialah tangannya, tongkat dia, kemarau, berkurangan buah, banjir, belalang, kutu, katak dan darah. Hasan Basri pula menyatukan kemarau dan kekurangan buah-buahan. Dan menurutnya mukjizat yang ke-9 ialah tongkatnya yang menelan semua yang diperbuat oleh tukang sihir Fir'aun.
Ada banyak pendapat tentang 9 mukjizat yang dimaksudkan. Kenapa tiba-tiba Allah datangkan ayat semacam ini? Kerana sebelum ini terdapat permintaan-permintaan dari musyrikin Mekah kepada Nabi SAW. Kan dia minta yang bukan-bukan kan sebelum ni. Keluarkan air dari tanah, rumahmu tak ada pun emas-emas, tak ada bling-bling. Kami nak tengok malaikat, kami nak tengok Tuhan. Kan dibuat macam-macam. Lalu Allah menyebut tentang 9 tanda ini kerana Allah nak bagi tahu bahawa pengikut Firaun dan Firaun sendiri telah diberi 9 macam tanda, tapi mereka tetap nak beriman. So korang, kalau kami beri tanda-tanda, mukjizat-mukjizat kami, confirm ke korang beriman? Macam tu. Adakah mereka mahu beriman? Jangan jadi macam surah Maidah. Di hujung surah Maidah. Setelah kamu berpaling daripada ini, la u'adzibuhu azaban la u'adzibuhu ahadan minal alamin. Aku akan azab kamu dengan azab yang cukup berat yang tak pernah masyarakat umat sebelum ini diazab dengan weightage berat azab seperti itu. Tu bila dia nak sangat mukjizat, bentuk-bentuk mukjizat. Konon kalau keajaiban ni, betul lah tu. Itulah tandanya agama ni benar. Dan kisah ini, kisah Nabi Musa ni bukannya kisah masyarakat Quraisy. Dia adalah kisah Bani Israel. Sebab tu dia punya arahan ialah fas'al. Orang Mekah, pergi kau tanya Bani Israel. Pergi kau tanya. Kan korang dah berhubung dengan orang di Madinah. Bani Nadir, Qainuqa. Cuba tanya diorang. Cuba tanya diorang. Apa tuduhan Firaun kepada Musa? Bayangkan. Masyarakat Arab, Allah suruh pergi tanya Bani Israel. Kalau kau tak percaya, kau pergi tanya Bani Israel apa yang Firaun cakap pada Musa. Rupanya Bani Israel adalah satu kaum yang mereka sangat mahir, sangat tahu, sangat arif tentang sejarah mereka. Kenapa begitu? Sebab ilmuwan-ilmuwan mereka sangat suka menulis dan preserve sejarah. Kita ada tak nak tulis sejarah? Kak Liza ada tak tulis biografi tentang diri sendiri? Habis anak-anak nak tahu macam mana nanti kalau Kak Liza dah tak ada? Cuba je Ustaz, tak tulis. Diorang suka menulis sehingga dipanggil tangan mereka tu ahbar, hitam kerana ink. Tu Bani Israel ni. So mereka punya khazanah keilmuan, dia boleh dia boleh mengalahkan kita, dia boleh mengalahkan kita dari sudut penulisan buku ni. Nak dibandingkan dengan sejarah diorang, gila. Bani Israel ni, Yahudi terutamanya, tentang ilmu memang kita tak boleh nak kalahkan. Tentang sejarah mereka sangat mahir. Satu Quran datang dengan fakta-fakta yang membetulkan balik sejarah diorang tu. Yelah, kalau dia datang dengan bawa buku, dengan bawa rujukan, kalah kita. Tanpa Quran kita takkan tahu
fakta sebenar. Nanti selepas ni, saya cuba bawa cerita Talut, Daud dan Jalut tu. Bagaimana penceritaan dalam Bible, versi Bible, dan bagaimana Allah datangkan versi Quran. Bagaimana Quran memurnikan balik catatan sejarah tu. Detail, satu-satu Allah cerita. So, fas'al Bani Israel, tanyalah Bani Israel, izja'ahum. Ketika kamu bertanya kepada mereka, ketika Musa mendatangi Firaun, faqala lahu Firaun, dan Firaun berkata kepadanya, inni la'adhunnuka ya Musa, aku menyangka engkau Musa mashura, orang yang kena sihir. Orang yang kena sihir. Kalau dulu, kalau surah-surah sebelum ni, dalam surah yang lain, Toha ke Syu'ara ke Qasas, Musa dituduh sebagai ahli sihir. Musa dituduh sebagai ahli sihir. Sahirun, pakar sihir. Tapi di sini, Musa dituduh kena sihir. Kan? Kenapa dalam surah lain, Firaun tuduh Musa sebagai pakar sihir, tapi di sini dikatakan kau ni macam kena sihir je. Kan lain tu. Pakar sihir dengan kena sihir. Kenapa? Kenapa tuduhan tu berbeza? Tuduhan tu berbeza kerana benda tu bukan fakta. Tuduhan. So, tuduhan ni boleh jadi macam ni, kejap-kejap jadi macam ni. Kejap-kejap jadi macam ni. Kan waktu polis tangkap macam ni. Bila tak ada bukti, jadi pertuduhan macam ni. Bila cuba ditegakkan hujah rupanya pincang, jadi pula macam ni. Tomahan ni dia tak ada base, tak ada dasar. Sama macam kalau kita baca suratul Kafirun. Perkataan a'budu konsisten disebut. La a'budu ma ta'budun wa la antum a'biduna ma a'bud. Wa la ana a'bidu ma a'badtum wa la antum a'biduna ma a'bud. A'budu tu konsisten disebut. Aku sembah, aku sembah. Tapi kalau mereka sembah, ta'budun, abadtum, tu dua perkataan berbeza dah tu. So, apa yang mereka sembah adalah Tuhan yang pelbagai. Kejap Tuhan ni tak konsisten. Tengok, dengan perkataan, pemilihan perkataan dalam Quran, kita dah tahu dah tuduhan tu betul konsisten atau tak. Atau semata-mata dengar hearsay, betul lah dia tu macam tu, lalu kita kata, ya betul dia tu macam tu. Sedangkan kita pun tak tahu dasar dan asas benar. Main ikut aja. Sama macam Firaun, kejap dia kata sahir, kejap mashhur. Mana satu ni? Dia setuduhan itu merupakan tohmahan. Dan bila Firaun tuduh Musa kena sihir, sebab orang yang kena sihir ni, dia ibarat bukan dia. Dia hilang akal. Bukan dia yang bertindak. Kan orang yang kena sihir kan macam orang macam dia tak menentukan. Cara dia bercakap pun berbeza. Hilang akal mungkin, macam gila. Dia nak kata apa yang disebut oleh Musa, kalau dia dah tuduh begitu, engkau ni macam orang tak betul je. So, bila dia sudah serang peribadi, kan, katalah Kak Liza kata, Ustaz Nazri itu bukan betul tu. Tengok, cakap pun merapu. So, orang-orang keliling yang dengar, diorang punya pandangan ialah, oh, kalau macam tu, apa yang dia cakap tu, aku belum boleh terima bulat-bulat. Apa sahaja fakta yang dikeluarkan, boleh jadi karut belaka. So, Firaun, dia menyerang peribadi. Dia
apa nama apa dia yang bawa idea character assassination. Dan ini zaman Nabi Nuh lagi. Tapi Firaun kerap kali menggunakan teknik itu. Character assassination. Dia bunuh peribadi itu supaya orang-orang dekat keliling abaikan apa yang dia cakap. Sekarang pun ramai macam tu. Kan kita punya ustaz-ustaz, dia bawa benda yang betul. Cukup satu orang audien berdiri dan kata, ustaz pun Wahabi. Dengar dia perkataan tu, the magic word tu, orang yang audien yang lain tu, Wahabi. Okey, kita balik. Satu perkataan je. Dan Firaun sedang guna benda tu. Masyhur. Kau ni macam tak betul je. Lebih-lebih lagi kalau pemimpin negara yang kata tak betul. Nabi SAW sedang menghadapi benda yang sama dan Allah throwback. Apa yang Musa pernah dapat? Ya, suka tuduh-tuduh macam ni perangai Firaun. Dia bunuh karakter tu. Bunuh karakter. Qala laqad alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ard basaira wa inni la adhunnuka ya Fir'aun masbura. So Musa jawab. Tadi Fir'aun tuduh dia dengan kata dia ni tak betul. Dia ni masyhur kena sihir. Tengok cara Musa jawab. Sungguh kamu dah tahu. Laqad alimta, kau dah tahu. Ma anzala haula. Tiada siapa pun yang mampu untuk turunkan semua ini. Okey. Tengok cara Musa jawab. Nabi Musa jawab. Fir'aun, kau tahu. Tak ada siapa pun yang mampu untuk turunkan semua ini. So, bila Nabi Musa kata tak ada siapa pun yang mampu turunkan, buktinya ialah engkau kata engkau Tuhan. Engkau hilangkanlah. Kan kau mengaku Tuhan. Kalau engkau berkuasa, hilangkanlah semua ni. Tapi Musa, dia tidak mahu menggunakan peluru character assassination pada Firaun. Dia tak malukan Firaun. Bukan kau Tuhan ke? Kata macam ni. Berdoalah. Ataupun kau hilangkanlah. Ma anzala haula. Tiada siapa yang boleh menurunkan semua ni. Illa. Tengok. Illa. Kecuali. Rabbus samawati wal ard. Kecuali Tuhan langit dan bumi. Hai Fir'aun, kau kan mengaku Tuhan. Mana boleh turun semua ni kecuali Tuhan yang turunkan. Nampak tak? Musa guna logik yang bukan saja Fir'aun perlu fikir, tetapi audiens yang mendengar. Kau kata aku kena sihir? Semua ni tak boleh turun kecuali Tuhan yang turunkan tau. Basaira. Dan ini semua menjadi bukti jelas. Dan Musa memulangkan paku buah keras. Wa inilah azunnuka. Aku pula menyangka engkau. Ya Fir'aun, wahai Fir'aun. Masbura. Aku rasa engkau binasa. Habis. Engkau masbur. Masbur tu apa? Binasa.
Masbur ni maksudnya mati. Mati kena racun. Itu masbur. Apa ini? Pergilah kau lah. Sudah, betul ni. Oh, okay. So, masbur ni maksudnya apa? Mati kena racun. So, lazimnya ia digunakan untuk menerangkan seseorang yang kena racun dan sudah tak nampak ada harapan untuk sembuh. Maka mereka itu disebut sebagai masbura. So, Nabi Musa guna kalimah itu untuk bagi tahu bukan saja pada Firaun sebab dah berkali-kali menolak, tapi bagi tahu juga pada hadirin sekalian, Firaun ni dah tak ada harapan. Aku syak kau ni dah tak ada harapan dah. Aku sangka kau ni dah tak ada harapan. Tunggu masa je. Jadi sebenarnya sudah tak ada harapan, sudah binasa. Tinggal lagi kehancuran itu datang sedikit demi sedikit. Tuan-tuan bayangkan, Nabi Musa waktu itu berhadapan dengan Firaun dan bila perbualan ni berlaku, suatu dalam parlimen Firaun. Suatu dalam parlimen Firaun. Sebab itulah satu-satunya masa Nabi Musa bertemu dengan Firaun. Tak ada kali kedua. Pertama kali itu je lah. Selepas itu berlaku pertandingan. Dan waktu Nabi Musa datang, Nabi Musa bersama dengan Harun. Berdua. Dan Nabi Musa sedang bercakap dengan siapa? Raja satu kerajaan. Yang dihormati oleh semua orang dalam kabinet tu, dalam parlimen tu. Dan Nabi Musa kata, kau tak ada harapan. Pada raja, depan orang-orang dia. Hui. Berani tuan-puan jumpa dengan tuanku, cakap macam tu. Saya dah ingat tuanku dah tak ada harapan dah tuanku. Hui. Nak cakap masbura depan Firaun. Itu lebih berat daripada Firaun untuk sebut wa inni la'adhunnuka ya Musa mashura. Kau cakap aku gila. Tak, aku tak gila. Engkau tu yang tak ada harapan. Kau tu tak boleh diselamatkan. Ui, pedihnya tu. Firaun sebenarnya sudah tenggelam sebelum ditenggelam di Laut Merah. Dia sudah tenggelam oleh perkataan masbura ni. Dia dah tak ada harapan. Fa arada ay yastafizahum minal ard. Maka Firaun berkehendak, arada. Kerana perkataan Musa ini maka arada ay yastafizahum. Dia mahu mengusir Musa minal ardi, daripada Mesir. Fa aghraqnahu wa man ma'ahu jami'a. Maka kami, kerana dia usir Musa, maka kami tenggelamkan dia. Cuba tengok aghraqnahu wa man ma'ahu. Satu 103 ini arada ayyastafizahum. Kami mahu usir. Ayyastafizahum, usir mereka. Bukan sahaja Musa diusir, tetapi Bani Israel usir mereka daripada Mesir. Kami mahu usir mereka dari Mesir. Tuan-puan, surah ini persediaan Nabi sebelum berhijrah. So kafir Quraisy sedang nak usir Nabi. Nak bunuh, nak usir. So dia memang throwback
memang bagi soothing, rasa kebersamaan pada Nabi. Bukan engkau seorang diusir. Musa dulu pun pernah diusir. Dan mereka memang nak usir. Dan Nabi khawatir, kalau kafir Quraisy itu usir Nabi, mereka dibinasakan. Seperti mana Fir'aun dibinasakan. Sebab ni, fa'aghraqnahu wa man ma'ahu jami'ah, ada fa. Ui. Nabi khawatir itu. Sebab tu Nabi berat nak tinggalkan kota Mekah. Nabi takut benda yang sama terjadi pada Quraisy. Nabi sayang umat dia. Dan tengok bila Fir'aun ditenggelamkan, Allah tidak himpunkan Fir'aun bersama dengan konco-konco dia. Yastafizahum, Musa dihimpunkan dengan Bani Israel. Why? Kerana sama-sama beriman. Ni satu kelompok. Tapi Fir'aun, aghraqnahu, dia, wa man ma'ahu, dan siapa-siapa yang bersamanya. Jami'a, mereka semua. Kenapa Allah asingkan Fir'aun dan orang-orang yang bersamanya? Sebab level mereka tak sama. Apa yang mereka buat tak sama. Kejahatan yang mereka buat tak sama. Tahukah anda bahawa Fir'aun tak pernah terfikir nak bunuh Musa? Dan yang nak bunuh Musa ialah orang-orang Fir'aun. Dia punya pasukan keselamatan. Kerana pasukan keselamatan dia telah lama menanggung rasa malu dan terhina. Pasukan keselamatan istana Fir'aun merasa malu dan terhina. Pat mana Ustaz? Sewaktu mereka buat kali pertama berjumpa dengan Musa, sewaktu Musa dalam bakul, dia masih baby, dan mereka tak bunuh Musa waktu tu. Bukan peti tabut, dalam bakul yang yang mak dia airkan dekat Sungai Nil. Peti tabut tu lain pula. Tu nanti dalam cerita Daud, Tolut, tapi semua tu ada peninggalan dari remnants dari Nabi Musa dan Harun. So sewaktu dia baby, patutnya dia buka kotak tu, dia nampak dah ini baby Bani Israel. Waktu tu mereka sepatutnya dah ambil tindakan bunuh Nabi Musa. Tapi sebab mereka lengah-lengah, permaisuri nampak. So pertamanya, pertahanan, keselamatan, istana Fir'aun. Istana paling sophisticated dalam dunia waktu itu berjaya ditembusi oleh seorang baby. Dan baby itu level hamba Bani Israel. Malu. Sewaktu Fir'aun diasingkan dengan orang-orang dia. Fir'aun tak nak bunuh Musa. Rakan sepermainan, sama-sama membesar. Yang tak puas hati ni tentera-tentera dia. Tapi kerana Fir'aun ni tolak, dia tetap dapat akibat. Fa'aghraqnahu, kami tenggelamkan dia. Wa man ma'ahu, bersama orang-orang yang bersama dengan dia. Lain. Wa qulna min ba'di. Kemudian selepas itu kami katakan kepada Bani Israel. Sebelum tu ayat ini, aghraqna tu kan tenggelam di laut. Ayat ini tuju pada Quraisy, bangsa Arab. Diorang dekat tengah padang pasir. So Allah nak bagi tahu, Fir'aun tu selama hidup dia,
Dia dekat mana? Mesir. Mesir ni juga antara negara yang banyak padang pasir. Jauh daripada sungai. Tapi Allah boleh buat Firaun tenggelam dekat sungai, dekat laut. Kau rasa kau selamat? Jangan anggap engkau selamat. Kalau duduk di daratan, kau rasa kau selamat? Tak. Kami buat Firaun tu tenggelam kat laut tau. Ui, lain. Kita selalunya menganggap macam ni. Banjir kat mana Pontian? Pontian jauh daripada Putrajaya. Diorang yang kena bukan kita. Jangan macam tu. Allah boleh buat di mana saja kau berada, kau boleh diuji dengan benda yang sama. Jangan menyangkakan, ini cerita dulu. Kita tak mungkin jadi macam tu. Tidak. Allah boleh hancurkan di mana saja kau berada. So, kalau begitulah kedudukannya, adakah kita patut rasa aman? Quraisy, patutkah kamu merasa aman? Kan kalau fikir logik, apa possibility yang Firaun boleh mati tenggelam? Sedangkan dia ada istana besar, ada tentera yang ramai. Dahsyat. Dahsyat. Wa qulna min ba'dihi, dan kami berfirman kepada Bani Israel selepas kejadian Firaun tenggelam. Uskunul arda. Tinggallah di sini. Tinggallah atas bumi ini. Fa idza jaa wa'dul akhirah, dan tatkala datang masa bangkit ataupun datang waktu yang ditentukan, ji'na bikum lafifa. Kami akan datangkan kamu dalam keadaan bercampur-campur. Kami akan datangkan kamu ji'na bikum lafifa. So ada pendapat yang menyebut uskunul arda ni adalah tinggallah di bumi Palestin. Tinggallah di bumi Palestin. Tu tanah yang dijanjikan tu. Tanah yang dijanjikan. Tahukah anda pada waktu itu di Palestin penduduknya terdiri daripada orang-orang yang gagah perkasa. Orang-orang seperti Jalut. Orang-orang yang seperti Jalut. Dan selepas daripada peristiwa ini, Bani Israel dipimpin oleh Yusha bin Nun. Kemudian selepas daripada itu ada beberapa orang Nabi dan akhirnya dipimpin oleh Nabi Samuel. Nabi Samuel inilah nanti diminta untuk cari pemimpin. Dan Nabi Samuel, Allah telah memilih satu orang lelaki untuk memimpin mereka. Lelaki ini namanya Talut. Talut. Dan dalam tentera Talut ni ada orang yang namanya Daud. Dan Daud ini nanti yang mengalahkan Jalut. Kenapa ada Ud-Ud? Memang macam tu nama dia orang. Ud-Ud. Talut, Jalut, Daud. Tapi kalau dalam versi Bible, Talut tu dipanggil Saul. Saul. Kenapa Allah tidak guna nama Saul tu? Guna Talut? Sebab Saul tu, kalau dalam bahasa Arab, kata akar dia Sa'ala. Dia akan membentuk perkataan Sa'il. Sa'il ni orang yang meminta-minta. So takkanlah karakter yang baik, pejuang, yang mereka anggap sebagai Nabi,
digelar sebagai orang yang meminta-minta, beggar, peminta sedekah. So Allah tukar menggunakan dia punya atribut, sifat dia, Talut, orang yang tinggi. Dalam versi Bible, Saul ni orang yang tinggi, perkasa, handsome, menjadi kegilaan wanita. So Allah ambil karakter dia tall tu, tinggi, Talut, tinggi. So fa idza jaa wa'dul akhirah, bila sampai akhirat nanti, ji'na bikum lafifa, kami akan datangkan kamu dalam keadaan bercampur bau ur. Ada pendapat yang mengatakan ayat ini adalah tentang zaman sekarang. Tentang zaman sekarang. Kan Bani Israel telah berpecah dan pergi ke merata tempat. Dan sekarang baru mereka ambil tempat di Palestin. Dan di Palestin itu puak-puak ini dari merata dunia telah berkumpul dan berhimpun. Dan mereka jadikan negara itu sebagai negara mereka. Padahal mereka sebenarnya tak ada negara pun. Dan ada riwayat yang menyatakan bagaimana Nabi Isa turun nanti, baginda akan menghukum Bani Israel sekaligus. Dan pendapat ini mengatakan untuk membolehkan Nabi Isa menghukum mereka di satu tempat, maka perlulah mereka berada di dalam satu kawasan. Kalau tak kan susah pergi ke sana kemari. Dan kalau mereka berada di tempat yang lain, dan kalau itu benar, maka tidaklah perlu untuk kita risau bila mereka sudah pun berhimpun, berkumpul di satu tempat untuk dimusnahkan. Jadi atas pendapat ini, pendapat yang moden ini, pendapat yang yang terkini, tentang bagaimana negara Yahudi itu terbentuk adalah untuk memudahkan urusan Nabi Isa nanti, untuk menghapuskan mereka semua. Fa idza jaa wa'dul akhirah ji'na bikum lafifa, kami akan datangkan kamu bercampur aduk. Kami himpunkan kamu dari seluruh pelusuk. So pendapat yang kata ini tentang hari akhirat, kan ini tentang hari akhirat. Kalau tentang hari akhirat, bukan hanya Bani Israel dihimpunkan, semua makhluk dihimpunkan. So tak perlu mention satu kaum saja dihimpunkan. Kan dia macam defeat the purpose. Melainkan kalau ada momen-momen tertentu sebelum akhirat, wa'dul akhirah ni janji yang seterusnya. Janji yang seterusnya. Cuba tengok balik di awal-awal surah ni. Allah bagi ada 2 janji kan. Kali pertama bagaimana, kali kedua bagaimana. Ini wa'dul akhirah. Janji yang seterusnya. Ayat berapa tu? Ayat kelima. Surah ni. Fa idza jaa wa'du ulahuma. Tu. Gitu ceritanya. Ayat 4, la tufsidunna fil ardi marrataini wa la ta'lunna 'uluwan kabira. Ayat kelima, fa idza jaa wa'du ulahuma, bila datang janji pertama, ba'athna 'alaikum ibadan lana. Kami utuskan ke atas kamu hamba-hamba kami. Uli ba'sin syadidin fajasu khilalad diyar. Hamba-hamba kami yang menjarah kamu dari pintu ke pintu. Selepas itu Allah tak sebut pasal wa'du yang kedua. Di sini baru Allah kata fa idza jaa wa'dul akhirah. Alamak, rupanya satu di awal, satu di akhir.
Hai, baru jumpa ni, baru jumpa. Fa idza jaa wa'dul akhirah. So patutnya surah Isra ni kita baca sekali baca macam tu. Ini dah berbulan baca memanglah lupa kan. Patutnya sekali baca, oh okey ayat ni dengan ayat ni. Sekali pertama disebut kat depan ni, kali yang akhirah. Ji'na bikum lafifah, kami akan datangkan kamu. Waja'alna aktsara nafira. Okey. Kami akan datangkan kamu dalam keadaan bercampur aduk. Bercampur baur, bercampur aduk. Okay, next. Wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal. Dan dengan cara yang lama, dengan cara yang layak kami turunkannya, dan dengan itu juga kami wabil haqqi nazal. Anzalna, kami turunkannya. Nazal, dia telah turun. Dan kami turunkan Quran itu dengan sebenar-benarnya, dan Quran itu telah turun membawa kebenaran. Wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal. Dan dengan cara yang sungguh layak kami turunkan Quran, dan dengan meliputi segala bentuk kebenaran ia diturunkan. Wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhira. Dan kami tidak utuskan kamu wahai Muhammad kecuali engkau sentiasa bawa berita gembira, mubasyir wa nadhira, dan kadang-kala beri amaran. So Nabi berbeza dengan Nabi-Nabi yang lain. Nabi punya fungsi mendahulukan berita gembira. Dan bawa berita gembira itu kerap berbanding ingatan, berbanding amaran. Amaran ini sekali-sekala. Dan wa Qur'anan, dan Quran. Suatu bacaan yang kerap diulang-ulang. Faraqnahu, kami bahagi-bahagikan. Kami bahagi-bahagikan. Bahagi-bahagikan ni dalam bentuk macam mana? Turun beransur-ansur. Litaqra'ahu, supaya kamu boleh membacanya, alan nasi ala muksin. Kamu boleh sampaikannya kepada manusia ala muksin, sesuai dengan cara dia berfikir. Kamu bacakannya perlahan-lahan pada manusia. Slowly, sesuai dengan cara dia berfikir. Wa nazzalnahu tanzila. Dan benar kami turunkan dia dengan satu-satu ansur-ansur. Berulang kali Allah bagi tahu Quran ini turun ansur-ansur, satu-satu, supaya manusia boleh faham. Satu-satu, one at a time. Jangan gelojoh. So nak baca tu kenalah baca satu-satu. Quranan, apa maksud Quranan? Faraqnahu. Kenapa Allah pecah-pecahkan? Kenapa Allah pisah-pisahkan macam tu? Oh, litaqra'ahu, supaya kamu boleh baca. So boleh jadi kalau nak baca Quran, dia tak perlu baca banyak, tetapi konsisten. Baca sedikit dan berpanjangan. Ala muksin. Lambat dan tenang, satu-satu. Wa nazzalnahu tanzila. Dan kami turunkannya benar-benar demi mencapai kebahagiaan. Bahagian demi bahagian. Qul aminu bihi aw la tu'minu. Kau nak beriman atau tak nak beriman? Katakanlah wahai Muhammad,
Sama ada kamu beriman dengan Quran atau tidak beriman. Oh, ada pilihan lah Ustaz. Nak percaya atau tak tu terpulanglah kan. Kan, ada pilihan kan. Aminu bihi aw la tu'minu. Kau nak beriman dengannya atau tidak beriman. Dan sekarang Allah bagi tahu. Condition seterusnya. Innal ladzina utul ilma. Allah tak kata beriman, tak. Orang-orang yang pandai. Orang-orang yang diberi ilmu. Min qablihi. Sebelum kamu. Idza yutsla alaihim. Orang-orang yang pandai sebelum kamu. Bila dibacakan kepada mereka Al-Quran. Yakhiruna lil adqani sujada. Mereka segera. Yakhirun, mereka segera. Lil adqan, berteleku, menyungkur atas muka sujada, sambil sujud. Mula-mula Allah letak condition. Allah letak keadaan. Nak beriman atau tak beriman? Kau nak beriman ke? Tak beriman ke? I don't care. Akan tetapi orang-orang dulu yang pandai. Orang-orang yang bijak. Utul ilma. Kami berilmu. Bila dibacakan pada mereka. Bukan mereka baca. Dia dengar. Quran tu dibacakan. Bila dibacakan kepada mereka. Mereka segera menyungkurkan diri. Lil adqan sujada. Sujud. So Allah tak kata kita bodoh kalau tak terima Quran. Allah cuma kata orang dulu yang pandai. Bila mereka dengar, mereka sujud. Langsung Allah tak kata kalau tak terima Quran, itu bermaksud engkau tidak beriman. Tak. Tak ada pun perkataan iman selepas ni. Selepas ni. Cuma Allah bagi tahu beza orang yang pandai dengan orang yang tak pandai. So, tak nak baca Quran? Tak apa. Cuma Allah kata orang dulu yang telah diberi ilmu, bila dia dengar Quran, dia sujud. Sepatutnya ayat tu dalam bentuk begini. Orang dulu bila dia dengar Quran, dia percaya, dia beriman. Kan? Tapi dia tak jadi macam tu. Tak seperti mana yang kita biasa buat ayat. Kenapa Allah nyatakan tindakan? Kerana iman tanpa tindakan, dia tak bawa ke mana-mana. So Allah nak highlight, Quran ini bukan sekadar memberi bekas pada hatimu sehingga membangkitkan rasa yakin dan percaya, tetapi rasa itu, emosi itu akan menghasilkan tindakan untuk tunduk dan patuh. Sujud. So basically dia bukan Quran ini datang bukan dalam bentuk hanya menjawab satu sudut, satu dimensi, tetapi Allah sudah prepare produk hiliran yang sepatutnya berlaku. Wa yaqulun, dan orang-orang yang sujud itu berkata, Subhana Rabbina, Maha suci Tuhan kami.
in kana wa'du rabbina lamaf'ula. Sungguh janjimu tetap terlaksana. Ini juga antara doa waktu kita sujud. Sujud sajadah. Rabbana in kana wa'du rabbina lamaf'ula. Wahai Tuhan kami, sungguh janjimu akan terlaksana. Okey. Kita nak tengok sebelum tu perkataan azqan. Azqan. Allah ceritakan bagaimana bila mereka dengar Quran, mereka sebenarnya tak dapat kawal diri. Kita macam tu ke kalau dengar Quran? Orang-orang dulu ni yang utul ilma ni, mereka tak dapat kawal diri sehingga terjatuh atas dagu. Dia terjatuh tersembam atas dagu. Azqan ni maksudnya apa? Lil azqan adalah dari perkataan zaqana yang bermaksud dagu. So mereka amat terkesan dengan apa yang disampaikan dalam Quran ini dan mereka menerimanya dan merasa sangat takjub dengannya. Tapi kenapa dagu? Sebab kalau sujud kan patut dahi bukan dagu. Betul awalnya dah, tapi lain. Satu dahi di atas, satu dagu. Lain. Memang selalunya sujud atas dahi, tapi mereka jatuh. Mereka jatuh atas, atas dagu kerana tak dapat kawal diri. Puncanya sangat terpesona. Kita macam tu ke? Oh, jauh level kita dengan diorang kan. Dia dengar Quran tu terpesona. Ini kerana para rabbai Bani Israel yang menunggu kedatangan Nabi akhir zaman hampir tidak percaya yang mereka dapat bertemu dengan baginda. Dia dan keturunan mereka telah lama menunggu. Dan mereka terkejut kerana mereka diberi peluang depan mata untuk nampak benda itu. Alangkah bertuahnya mereka. Kerana itu mereka terjatuh atas dagu, bukan atas dahi. Yakhiruna lil azqani sujada. Dan yang sujud ni siapa? Bani Israel. Rahib-rahib dulu. Rabbai-rabbai dulu. Dan mereka kata apa? Subhana Rabbina in kana wa'du Rabbina lamaf'ula. Maha suci Tuhan kami. Apa yang kau janji itu betul. Apa yang kau janji itu betul. Apa yang kau janji itu telah terlaksana. Dia apa? Ialah benda dia dah tunggu lama. Nabi terakhir digambarkan dalam Taurat, dalam Injil, dan mereka pegang dengan itu Nabi terakhir, dan sekarang dia dengar Quran dibacakan. Dan mereka sangat terpesona. Aku dah tunggu lama dan rupanya inilah orangnya. Halah. Kita tak dapat nak gambarkan dekat mahsyar nanti bagaimana rasanya kali pertama jumpa dengan Nabi di Telaga Kausar tu. Kan, diorang dah tunggu lama. Kalau ayat ni, diorang dah tunggu lama. Rasul terakhir, Nabi terakhir. Dan Allah beri mereka peluang untuk jumpa. Lalu mereka menyungkur atas dagu untuk sujud. Dan kita tak dapat gambarkan macam mana tersungkur atas dagu untuk sujud ni. Sebab kita sendiri
bakal melaluinya nanti. Ketika di mahsyar, nak jumpa dengan Nabi di Telaga Kausar. Kita tak tahu macam mana rasa kita ni nak jumpa dengan Nabi nanti. Memikirkannya kita sudah sebab. Apatah lagi bila dia benar-benar berlaku. Tak tahu macam mana bentuk penghormatan, bentuk kita nak memuliakan. Tak tahu, serba salah. Dan apa yang kita boleh ungkapkan nanti? Subhana rabbina in kana wa'du rabbina la maf'ula. Janjimu benar ya Allah, janjimu benar ya Allah. Subhana rabbina in kana wa'du rabbina la maf'ula. Dahsyat. Kemudian wa yakhiruna lil azqani yabkuna wa yaziduhum khusyu'a. Dan mereka segera tunduk sujud sambil menangis. Sedang Quran menambahkan mereka khusyuk. Quran ini pernah melalui lidah-lidah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dibacakan kepada umatnya. Dan orang-orang dahulu yang diberikan ilmu, diberikan kesempatan pengetahuan, mereka segera tunduk dan sujud sambil menangis. Wa yaziduhum khusyu'a, dan dia semakin khusyuk. Jom kita sujud. So, jika orang-orang terdahulu yang pernah diberi ilmu sanggup sujud, terpesona dengan Quran, dengan bacaan, bukan membaca, dengan mendengar bacaan, maka kita sepatutnya lebih lagi, tatkala kita dapat dapat privilege untuk membaca Quran dan berusaha untuk memahaminya. Dan wa yakhiruna lil azqani yabkuna wa yaziduhum khusyu'a. Mereka tunduk sujud sambil menangis, sedang Quran menambah kekhusyukan mereka. Qul ud'ullaha aw ud'ur rahman. Ketika kita sujud, dan sujud merupakan saat dan ketika kita paling hampir dan rapat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah kata, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman. Panggillah nama Allah atau panggillah Ar-Rahman. Ayyamma tad'u, mana-mana nama pun yang engkau panggil, falahul asmaul husna, dia memiliki nama-nama yang baik. Kan tengah sujud, Allah kata panggillah Allah, panggillah Ar-Rahman. Mana pun nama yang kamu seru, dialah memiliki nama-nama yang baik. Wala tajhar bi salatik, jangan engkau sembahyang jerit-jerit. Wala tukhafit biha, jangan senyap. Jangan jerit-jerit, jangan terlalu senyap. Wa battaghi baina dzalika sabila, ikut cara sederhana. Slow-slow sudahlah. Tak payah nak jerit-jerit, laung-laung. Allah, tak. Jangan jerit-jerit. Jangan baca dalam hati, jangan senyap. Ambil jalan pertengahan. Wa battaghi baina dzalika sabila. Wa qul, dan sebutlah alhamdulillah alladzi lam yattakhidh walada, maha suci Allah yang tidak mengambil sebarang anak. Kenapa tiba-tiba tidak mengambil sebarang anak? Sebab ada orang bodoh lepas ni kata Allah tu ada anak. Kan? Surah Kahfi bawah, ayat ke bawah, ayat keempat.
Sebelum ni Allah bagi tahu utul ilma, orang yang pandai di atas, dengar Quran orang sujud. Oh, by the way, ada orang bodoh yang sanggup kata Allah tu ada anak. Maksudnya Allah sudah differentiate antara orang berilmu dan orang tak berilmu. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang tiada sebarang anak, yattakhidh, mengambil. Maksudnya dia bukan sekadar Allah tu tidak ada anak, tapi Allah itu tidak ambil sebarang entiti jadikan anak. Kan Kristian kan kata Jesus bukan Tuhan tu melahirkan anak. Dia tu kerana terlalu disayang dijadikan anak. Gitu. Lam yattakhidh walada. Dia tidak mengambil sebarang anak. Walam yakul lahu syarikun fil mulk, dan tiada sebarang pun pembantu untuk membantu dia mengurus tadbir, mengurus kerajaannya. Walam yakul lahu waliyyun minaz-zul, dan dia tidak perlu sebarang penolong kerana kelemahan. Tak. Dia tak perlu penolong. Dan dia tiada sebarang kelemahan. Wa kabbirhu takbira. Dan hendaklah engkau membesarkan dan memuliakannya bersungguh-sungguh. So, ada yang kata ayat ini dibaca selepas di penghujung solat. Terutamanya Nusantara ni lah. Kan Nusantara ni. Cuma dia tak ada sebarang sandaran dari Nabi SAW perlu dibaca atau tak. Saya dulu pun baca juga sebab dapat daripada ayah. Tapi bila duk cari, tak jumpa sebarang hadis ke apa yang menyokong untuk baca ayat ni selepas dari solat. So saya tinggalkan. Sebab pertamanya, walaupun bacaan itu bukan dalam sembahyang, which is luar daripada solat, dia ada bacaan-bacaan yang lebih utama disebut selepas kita solat yang ada sandaran pada Nabi. Allahu alam, selalu memang ada bacaan semacam ni lah. Alhamdulillahillazi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minaz-zulli wa kabbirhu takbira. Tak tahu dia punya kedudukan tu macam mana. So, bila sebut wa kabbirhu takbira, potongan ini adalah tentang takbir. Dan ayat ini terikat dengan ayat pertama surah ini. Ayat pertama apa? Subhan. Dan ayat ini, takbir ini disambung nanti dengan Alhamdulillah. Selepas ni kan Alhamdulillah. So, dia melengkapkan ungkapan zikir kita. Subhanallah, Alhamdulillah dan Allahu Akbar. Dan ayat ini adalah tentang tauhid dan penerangan berkaitan syirik. Banyak disebut dalam Quran. Tetapi malangnya ramai yang tidak faham tentang tauhid dan tentang syirik. Maka bila kita kena cari jalan untuk menambah kefahaman kita, terutamanya berkaitan dengan syirik. Dan syirik itu adalah bukan semata-mata menanggap ada Tuhan lain selain Allah, tetapi memadai syirik itu adalah dengan meninggikan kedudukan makhluk sama dengan Tuhan. Atau merendahkan kedudukan Tuhan sama dengan makhluk. Itu dah syirik dah tu. Dan itu adalah dua ekstrim yang langsung tak boleh diterima dalam akidah kita. Allah tidak akan sama dengan makhluk. Tapi ramai yang sangka syirik itu hanya menyamakan sifat Allah kepada selain Allah.
Padahal kalau salah satu saja sifat Allah disamakan dengan makhluk sudah dikira sebagai syirik. Maka penganut agama lain telah melakukan syirik kerana terlalu meninggikan kedudukan Nabi Isa, menyamai tahap ketuhanan. Dan Yahudi pula telah merendahkan kedudukan Allah. Antaranya mereka kata tangan Allah terikat, yadullah maghlulah, ghullat aydihim. Tangan Allah terikat, Allah miskin dan sebagainya. Innallaha faqiru wa nahnu aghniya. Itu kata-kata Yahudi. Dia kata Allah ni fakir, kami kaya. Oh, selamba cakap Tuhan macam tu. So mereka buat tuhmahan seolah-olah Allah tu bersifat macam manusia. Dan ayat ini menekankan untuk mengagungkan Allah seperti yang layak bagi Allah. Dan jangan jadi seperti dua ekstrim ini. Dua ekstrim. So, Allahu alam, maka tamatlah kita a glimpse ataupun sekali lalu berkaitan dengan suratul Isra. Dan next surah apa lagi kita nak baca? Nanti bincanglah Kak Liza dengan Kak Syida ke dengan puan-puan jika nak sambung surah-surah yang lain. Nanti kami bincang, Ustaz. So untuk kaitan antara surah Kahfi dan surah Isra, bagi saya masa sedikit dan saya akan dapatkan dia punya bentuk susunannya tu. Isra dan Kahfi, bagaimana kita boleh hubung jalinkan. Tak pernah dengar pun ayat tu, certain yang ni orang Jawa je kot yang selalu suka bentuk macam ni. Tapi saya dapat tu daripada ayah saya dulu. Dia kata habis sembahyang, okey, baca ni alhamdulillahillazi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minaz zulli kabbirhu takbira. Dan setelah ditegur oleh Ustaz Zulkhairi, dia kata benda ni tak ada sandaran, saya terus tinggalkan. Terus tinggalkan dan tak sebut dah lah. So apapun, moga surah Isra memberi satu sudut pandang baru kita terhadap apa persediaan kita untuk membebaskan Palestin, tapi tak tahu adakah Palestin tu wajar dibebaskan atau memang Allah takdirkan untuk itulah tempat supaya mereka dihapuskan ketika turunnya Nabi Isa. Dan kita pun tak tahu perancangan Tuhan tu bagaimana, tetapi usaha untuk membebaskan Aqsa itu tidak pernah padam. Tidak pernah padam. Dan akhirnya kalaupun kita tak dapat nak bersama-sama dengan NGO yang pergi ke sana, pergi dengan tulang empat kerat, dengan keringat, dengan semangat, maka apalah kiranya kalau kita bantu mereka dengan hulurkan bantuan keuangan bentuk wang ringgit agar mereka dapat menghidupkan lampu-lampu, lantern-lantern yang ada di sana sebagai tanda yang kita benar-benar nak tanah itu merdeka. Tanah itu merdeka. Barakallahu li wa lakum. Kembali kepada moderator. Alhamdulillah Ustaz, tapi sebab bila sampai ayat-ayat akhir tu sebenarnya bila yang Ustaz cakap kan janji Tuhan kenaan waktu macam mana Rahim dahulu bila dengar ayat-ayat Allah ni dengan penuh keyakinan yang tunduk kan, kita betul lah macam Ustaz cakap tu, kadang-kadang kau pun selalu fikir macam tu, layak ke tidak nak dapat minum di Telaga Kausar tu.
dan memang sebenarnya sedang cubalah usahalah nak buat segala sunnah Nabi semua tu, nak ikut kalau boleh tu memang nak ikut keseluruhan lah, sebab nak dapat tu kan, nak dapat bertemu dengan Rasulullah nanti sebenarnya Rasulullah tu betul-betul kenal ni umat dia yang benar, yang ikut sunnah dia, yang bukan melakukan hal-hal yang tidak dilakukan oleh Rasulullah kan. Dan kalau contoh kalau macam baca ayat Al-Quran ni, kadang-kadang tu adalah sesekali kita baca dengan kita teliti sesuatu, dia jadi sebab kadang-kadang tu, tapi ada kadang-kadang tu kita baca laju, cuma baca je lah, sekadar baca je. Memang ada juga lah time-time dia jadi macam tu kan Ustaz. Tapi tu baru kat perasan, rupanya surah Isra dengan Al-Kahfi ni ada zikir 4 kalimah tu. Sepatutlah Allah mula dengan mensucikan Allah, sebab orang Yahudi semua, orang Nasrani semua ni kan dia orang mensyirikkan Allah semua. Jadi kita kena sucikan Allah daripada segala tu, dan kita uji Allah pada segala nikmat yang Allah bagi kepada kita. Dan sebenarnya kita tengok alam ni kan, kalau kita tak tengok, kita perhati tapi tak fikir, jadi kita tak akan dapat ucap alhamdulillah, rasa syukur kepada Allah tu tak sampai sebenarnya. Itulah sebab tu Allah cakap perintah kita supaya memahati tu. Kemudian daripada situlah kita nak sucikan Allah tu dengan sucikan Allah dengan lafaz kalimah la ilaha illallah kembali untuk meyakinkan isbat Allah kan. Kemudian daripada situ baru kita dapat untuk membesarkan Allah ni, kalimah Allahu Akbar tu, bahwa Allah ni memang segala-gala yang paling besar tu, tak ada benda lain selain daripada Allah. Itu yang baru nampaklah sebenarnya kaitan itu. Alhamdulillah Ustaz, jazakallahu khairah. Ada nak tanya soalan apa ke jemaah? Tak ada, orang yang suka tanya Kak Lina semua ada meeting jadi tak sempat nak join. Jadi terima kasih Ustaz. Kita akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanallah. Allahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wal asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kami bincang Ustaz ya. Ustaz selalu nampak dalam TV. Ustaz sibuk sekarang ni, masuk TV lah, apalah, student datang lah. Menyomat Ustaz dalam TV dengan kod dia. Aduh, itu pun kod pinjam tu. Penerbit tu bagi pinjam kod. Kod pinjam. And then, terima kasih semua. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih sahabat-sahabat semua. Sama-sama. Okay. Terima kasih Nisa. Sama.